Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Kita sambung video tutorial kita mengenai dot product ya. Kita telah pun bincangkan tentang 5 soalan. So kita cuba lagi dalam soalan seterusnya. Soalan 6 ini. Jadi cuba lihat ya. Soalan dia, find to the nearest degree the angle that a diagonal of a box with dimension 10 cm by 15 cm by 25 cm makes with the edges of the box. So ini satu lagi contoh yang saya pilih, yang kita akan menggunakan rumus yang ini, yang cos alpha, cos beta dan cos lambda ni. Ya, so dalam contoh yang macam ni kita kena gunakan rumus inilah, di mana kita telah pun diberi daripada dimension box ini, inilah vektor V dia, iaitu 10, 15 dan juga 25, which is ini juga merupakan the V1, V2 dan juga V3 yang akan kita masukkan ke dalam rumus sudut yang ini. Ya, nampak kan, ini ada V1, ada V2 dan V3 kan. Di mana V1 ini 10, V2 ni 15 dan juga V3 ni adalah 25. Ini salah satu bentuk soalan yang boleh ditanya, di mana kita akan menggunakan rumus berikut. Yang ini ya. So jadi prosedur dia sama seperti yang kita pernah bincangkan dalam tutorial sebelum ini. Kita akan mencari terlebih dahulu the magnitude of V, di mana kita akan memperoleh 5 square root of 38. So once kita dapat ini, kita boleh substitute to the formula, dan akhirnya kita akan memperoleh jawapan alpha, beta dan juga lambda seperti berikut. Okey ya. So ini contoh yang agak lain in comparison dengan contoh yang sebelum ni lah, tapi dia menggunakan approach yang sama. Okey. Next kita akan pergi kepada contoh yang melibatkan work, kerja, work. So sila ingat semula dalam handout, teaching handout yang pernah saya bincangkan sebelum ini, work ini kerja ya, kerja work ini boleh kita takrifkan dalam dua bentuk. Satu adalah dalam hasil darab yang biasa, yang ini hasil darab yang biasa, ataupun kita boleh ungkap dia dalam dot product, the F dan D tersebut ya. Dia ada dua cara ya, dua cara. Satu adalah the product of the force and the displacement. D ni stand for displacement ya. Lepas tu satu lagi adalah the dot product between F and D. So jadi dalam contoh ini, ni kamu boleh baca, tapi situasi ni adalah macam ni lah. Ada satu kotak, lepas tu ditarik dengan angle macam ni. Angle dia 60 darjah. Jadi rumus dia adalah F cos theta times D. Semua tu dah diberi ni. Jadi F tu adalah ni 50, dia punya sudut adalah 60, dan juga dia punya displacement adalah 15 feet. So masukkan semua ke dalam rumus tersebut yang ini, maka kita akan dapat the work adalah 375. So macam tu ya. Unit dia joule lah, J ya. Saya tak tulis kat sini. Okey, ini contoh nombor 7, dan kita tengok satu lagi contoh, adakah sama? Ya. Contoh nombor 8 ini, yang ini, dia menggunakan rumus yang sama macam contoh nombor 7 tadi, tetapi situasi dia agak berlainan. Ya, situasi dia agak berlainan. Di mana sudut yang digunakan adalah 45, ya, cos 45, tetapi dia tak bagi secara direct, dia bagi secara indirect. Jadi kalau kita baca kan, a boat travels 100 meters due north while the wind exerts a force of 500 Newton toward the northeast. So how much
work does the wind do. So jadi kita pakai rumus yang ini, jadi semua maklumat dah ada. Jadi kita kena guna 500 telah pun diberi, ya, the force dia iaitu 500 Newton. Lepas tu dia punya sudut dia is eventually adalah 45 sebab dia mention north east kat sini. Lepas tu dia punya displacement dia adalah 100. Inilah, ini adalah displacement dia, D dia. Yang ni ya. And finally kita dapat jawapan ni lah. Jadi dua contoh yang kita bincangkan tadi dia menggunakan rumus yang sama. Okey. Contoh yang seterusnya dia guna rumus yang satu lagi. Dia pakai dot product. Okey. Jadi kita kena tengok keadaan lah. Tengok soalan tu sendiri. Kalau soalan ini dia memberikan contohnya dia memberikan dalam bentuk vektor. Nampak tak? Kan? Vektor, maka kita kena ubah suai cara pengiraan kita menjadi vektor jugalah. Nampak tak yang ni? Yang warna pink ni kan? Nampak tak? W sama dengan F dot D. Dot ini bukan darab tau, tapi adalah is a dot product. Dot product of two vectors. So F adalah vectors, D juga adalah vectors. Jadi yang mudahnya dekat sini adalah F tu sebab it is directly given, iaitu 4 minus 6 and 1. Ya. So jadi kalau kita lihat solution ini sebenarnya dia pakai rumus ini je. Tetapi F tu is directly given. Kita boleh guna terus lah. 4 minus 6 and 1. Ini 1. This is one vector vector. So another vector adalah ini tricky sikit lah. Sebab dia kata apa tau? Dia kata is applied to a point that move a distance of 15 meters in the direction of the vector ijk. Nampak tak? Ini adalah vector unit tau. Ya, ini adalah vector unit. So jadi kita akan menggunakan rumus ni lah. Ingat lagi tak rumus ni? Kan? Tapi sekarang ni ini adalah untuk satu unit. Kalau 15 meters kita darab je lah. 15 U lah. Ini satu kan, ni satu, ini everything here is 1. Jadi for 15 meters kita multiply je. Multiply 15U sama dengan 15V. So macam tu. So sebab itulah kita ada 15 ni ya, vector unit ni, yang ni ya. V dia adalah 1. So jadi dia bagi macam ni kan. Jadi kita pun dapat hasil ini, dan kita masukkan ke dalam rumus jarak ini dalam bentuk vektor ya. Vektor, nampak vektor, ini vektor, ini pun vektor juga. Jadi kita akan dapat satu hasil skala, suatu nombor lah, so cuma jangan surprise yang kita dapat negatif kat sini. Yang ni normal. Sebab kena ingat, work dia boleh positif dan dia juga boleh negatif. So jangan terkejut yang itu. So dia tengok direction lah. So mungkin dari itu ke bawah, misalnya macam itu kan, dia along with the gravity. So it depends. So take note yang itu ya. So saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Untuk dot product ini kita dah bincangkan beberapa benda daripada the basic of the dot product, and last kali kita touch tentang work yang menggunakan dot product juga. Okay guys, so hope you enjoy it. Kita akan sambung ke video akan datang bagi topik yang lain.